Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam channel ini. Jadi apa kabar anak-anak murid Ustaz Tiga Al-Jazari dari Sekolah Kebangsaan Agama Sibu? Moga baik-baik sahaja. Begitu juga dengan semua yang menonton video ini. Okey, pada hari ini Ustaz akan kongsikan berkenaan satu tajuk yang penting dalam hidup kita. Salah satu tajuk daripada bidang hadis. Tahun 3 Pendidikan Islam tahun 3. Tajuknya ialah yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 38, 39, 40, 41 dan 42. Okey, kita pergi tengok satu persatu dengan steady supaya kita faham, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pergi lebih jauh, kita baca dulu hadis. Kita tengok dulu hadis yang dibincang pada hari ini, yang kita nak bincang. Okey. Boleh baca sama-sama dengan Ustaz. Ustaz akan baca slow and steady. Okey. An ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey, baca lagi sekali tapi Ustaz tak ulang lah. Kamu boleh stop, undur balik dan baca sama-sama dengan Ustaz. Okey, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya, tengok kat bawah tu, maksudnya daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nama dia, Ibnu Abbas. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Okey, jadi apa yang kita faham daripada hadis Nabi ini ialah dua perkara. Nabi dia tak mengaku siapa-siapa yang tidak mengasihi orang yang lebih muda. Dia ni orang tua, kan? Dia tak kasih pada orang muda. Dia tak sayang pada orang muda, orang yang lebih muda pada dia. Dia ni orang tua, dia tak sayang pada anak-anak, dia tak sayang pada kanak-kanak. Dia tipu kanak-kanak. Satu. Yang kedua, golongan macam mana? Dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Orang yang kedua ni orang yang muda, tapi dia tak hormat orang tua. Mak ayah dia tak hormat. Dua orang tadi. Satu, orang yang tak kasih, tak sayang orang muda. Yang kedua, orang muda tak sayang, tak hormat orang tua. Dua golongan ni Nabi kata apa? Bukan daripada golongan kami. Maksudnya Nabi tak ngaku. Dua orang tadi, dua golongan tadi daripada umat Nabi Muhammad. Ataupun dengan kata mudahnya, Nabi Muhammad tak mengaku dua golongan tadi, dua orang tadi adalah daripada geng Nabi Muhammad. Kalau tak jadi geng Nabi Muhammad, kamu nak jadi geng siapa? Nak jadi geng siapa? BTS. Akhirat nanti masuk, dah mati, semua orang dah mati, pergi jumpa Allah. Allah tanya, kamu geng mana? Geng BTS. Tak boleh pakat. Kita kena mengaku kita adalah geng Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Jawab dengan yakin. Jadi di akhirat nanti, orang yang geng Nabi Muhammad insya-Allah selamat. Kita nak selamat di akhirat, kan? Insya-Allah. Okey, jadi itulah hadis Nabi yang kita nak bincang hari. Jadi kita kenalah jadi orang yang tua, yang kasih pada orang yang kanak-kanak, pada orang yang lebih muda. Dan kita kena jadi juga orang yang muda dan yang menghormati orang yang tua. Barulah
Nabi suka, barulah dapat jadi geng Nabi. Okey, kita tengok apa sebenarnya maksud hadis. Tadi daripada awal lagi Ustaz dah sebut hadis. Apa tu hadis? Hadis ialah, dengar, sambil-sambil tu kamu tengok Ustaz baca. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Hadis ni ialah perkara yang datang daripada Nabi Muhammad. Kalau Ustaz sebut Al-Quran, Al-Quran ni adalah daripada Allah, betul tak? Hadis adalah apa yang Nabi sebut. Macam tadi, hadis tadi, apa yang Nabi sebut, kena hormat orang tua, kena sayang orang muda, jadi hadis. Lagi, apa yang Nabi buat, Nabi tak sebut, Nabi buat. Apa? Solat, Nabi solat, Allahu Akbar. Nabi rukuk, Allahu Akbar. Nabi tahiyat, Assalamualaikum, bagi salam. Apa yang Nabi buat, itu adalah hadis. Perkataan, apa yang Nabi sebut. Yang kedua, apa yang Nabi buat. Ataupun yang ketiga, Nabi tak buat, tapi Nabi okey je. Nabi pengakuan, Nabi kata okey, boleh. Contoh ada satu binatang dog, tak silap Ustaz, dog ni dia panggil di padang pasir sana ada binatang dog. Satu binatang lah yang merangkak. Sahabat kawan-kawan Nabi makan, Nabi tak makan. Tapi Nabi larang ke? Tak, Nabi tak larang. Okey, jadi itu pun dijadikan sebagai hadis. Okey, seterusnya sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi, 7 amanah, tabligh, fatanah. Okey, jadi itu adalah hadis juga. Ingat, berkenaan dengan Nabi. Kalau berkenaan dengan orang lain, dia tak jadi hadis lah. Faham? Dia mesti berkenaan dengan Nabi Muhammad. Itulah hadis. Okey. Seterusnya, apa tu? Jadi hadis ni penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Kita orang Islam ni, kita rujuk kepada Al-Quran. Betul ke Allah suruh solat? Ada dalam Quran. Allah suruh solat? Ada. Tapi dalam Quran tak diceritakan dengan terperinci macam mana nak solat, kan? Tak diceritakan secara terperinci berapa solat, berapa kali solat dalam sehari. Semua itu ada dalam hadis. Nabi cerita dalam hadis. Nabi cakap, kita kena solat 5 kali sehari. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Okey, boleh faham? Itu beza hadis dengan Quran. Tapi dua-dua ni penting. Kita sebagai orang Islam, kita kena rujuk pada Al-Quran dan hadis. Okey, kita tengok satu persatu. Kecil ni, tak apa. Kita zoom. Adab kasihi orang muda, adab hormati orang tua. Kamu tengok yang warna pink tu, warna merah muda tu adalah adab hormati orang tua, dan yang warna kuning tu adalah adab kasihi orang muda. Kita tengok ni, yang ni dulu, yang Ustaz tanda merah. Berbicara dengan nada yang mesra. Bila kamu cakap dengan orang tua, kamu bercakaplah dengan mesra. Kita baca yang pink dulu. Yang ni pula, yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang yang muda, orang muda. Silap. Yang warna pink ni adalah adab kasihi orang muda. Kita tengok yang pink dulu. Maksudnya orang tua macam mana dia nak kasih orang muda? Yang pertama tadi, berbicara dengan nada yang mesra. Dia kena panggil budak-budak kecil dengan panggilan yang mesra. Jangan panggil kasar ataupun panggil panggilan yang dia tak suka. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Yang ketiga, ni warna pink dulu, menasihati dengan kata-kata yang baik. Orang muda ni biasanya, orang kanak-kanak biasanya ada banyak buat salah, betul tak? Kadang-kadang buat tu lah ni, bangun lambat lah. Jadi orang tua ni kena nasihat dengan yang baik, supaya barulah Nabi suka adab mengasihi orang muda. Okey, kita tengok pula warna kuning. Tak tanda.
Okey, apa yang perlu dibuat oleh orang muda kepada orang tua? Memanggil dengan panggilan terhormat. Kena panggil pak cik, tumpang lalu. Okey. Jadi kita kena hormat, guna panggilan yang hormat. Jangan panggil kalau nama dia panggil nama dia Rahman, kamu panggillah Ayah Man ataupun Pakcik Man. Jangan panggil Wahman. Oh, panggil Man macam panggil kawan, tak boleh. Kita kena hormat dia, panggil dengan panggilan yang hormat. Seterusnya, meminta, pergi tengok bawah, meminta nasihat dan bimbingan. Kita sebagai orang yang muda, kita jumpa orang yang lebih tua, contohnya siapa? Mak ayah kita ataupun datuk kita, kita minta nasihat dan bimbingan. Ayah tolong, ayah, ibu tolong ni, ayah tolong ni. Boleh. Okey, seterusnya sambungan lagi. Oh, banyak ni. Nanti kamu tengok dalam buku teks ada. Ni banyak lagi. Yang warna kuning tu adalah adab menghormati orang tua, yang warna pink tu adab mengasihi orang muda. Yang tadi sambungan daripada yang ni. Nanti kamu tengok sendiri. Banyak tu. Okey, apa kesannya bila kamu mengasihi orang yang lebih muda? Contoh kamu jadi orang yang tua. Kamu dah tua sekarang ni. Apa kesannya pada kamu kalau kamu kasihi orang muda? Dapat duit? Tak dapat. Dapat apa? Dapat kereta sebiji lepas hormat lepas kasihi orang muda. Tak. Okey, yang pertama ni, disayangi dan dihormati. Sebab apa? Bila kita sayang orang, kita hormat orang hormat tak kita balik? Orang akan hormat kita balik. Betul tak? Begitulah biasanya. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Sama-sama keluarga ni akan bahagia. Ayah mengasihi anak, ibu mengasihi anak, semuanya akan hidup bahagia. Datuk mengasihi cucu, semua akan bahagia. Okey, kita tengok lagi apa kesan bila kita jadi orang tua, kita mengasihi orang muda. Ada 3 lagi. Semuanya ada 5 ada 3 lagi. Yang ketiga, masyarakat hidup aman. Jadi semua orang kasih mengasihi. Betul tak? Jadi ada bergaduh tak? Tak ada lah orang bergaduh. Sebab semua hidup dalam sayang menyayangi. Okey. Yang keempat, orang muda lebih sopan. InsyaAllah orang muda pun jadi sopan santun. Okey. Yang terakhir, wujud kerjasama dalam semua urusan. Saling bantu antara orang tua dan orang muda. Ini kesan. Kalau kamu jadi orang tua, kamu sayang dan kamu kasih orang muda. Jadi hubungan tu bagus. Okey, macam mana pula kita tengok? Kamu jadi orang muda, kamu hormat orang tua, apa kesan? Kita tengok. Yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan tua. Sama lah yang tadi. Bila kita orang muda, kita hormat tok, tumpang lalu. Seorang tok ada yang sedang duduk di ruang tamu, kita nak lalu depan dia. Tok, tumpang lalu. Kita hormat dia. Atuk tadi kamu rasa dia marah ke dia senyum? Dia gembira. Mestilah dia gembira. Dan dia sayang kamu pun sayang dia. Itu maksud dia. Nombor 1 ni, wujud kasih sayang antara yang muda dan tua. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Bila kita buat baik dengan orang, terutama orang tua ataupun kanak-kanak, Allah berkati hidup kita. Allah sayang kita. Itu yang kita nak dalam hidup ni. Jangan sampai Allah murka dengan kita. Kita kalau Allah sayang kita, insya-Allah semua urusan hidup kita atas dunia ni akan jadi baik, akan jadi mudah, akan jadi seronok, insya-Allah. Okey, yang ketiga. Lagi, apa kesan kalau kita orang muda kita hormat orang tua? Tengok. Memperolehi ketenangan jiwa. Kita pun tenang sebab tak bergaduh dengan orang. Kita tak bergaduh dengan siapa-siapa. Okey, tidur pun senangnya. Okey. Sebab kita tak bergaduh dengan orang. Okey, yang keempat, dikasihi Allah dan juga Rasul. Ini mestilah bila kita buat benda baik, Allah pun sayang dengan kita, Rasul Nabi Muhammad pun sayang dengan kita. Yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Dalam keadaan kita seronok. Harmoni ni dalam keadaan tenang, dalam keadaan seronok, bahagia. Semua orang dalam kampung kita ni baik-baik. Jadi seronok tak hidup? Okey. Ada lagi? Tak ada dah. Jadi harap apa yang Ustaz kongsikan pada hari ini
kamu faham. Yang pertama, hadis. Apa itu hadis, kan? Apa itu hadis dan apa yang Nabi cakap dalam hadis? Ingat balik. Kalau tak ingat, undur balik video, tengok dari awal. Yang kedua, apa adab kamu sebagai orang tua mengasihi orang muda? Yang ketiga, adab kamu sebagai orang muda menghormati orang tua. Yang keempat, apa kesannya? Apa kesannya kamu sebagai orang tua? Kamu sayang orang muda, apa jadi dekat kamu? Apa yang kamu dapat? Dan yang kelima, apa yang kamu dapat? Apa kesannya dan apa yang kamu dapat bila kamu jadi orang muda, kamu hormat orang tua? Itu sahaja, senang je apa yang kita belajar ini. InsyaAllah, semoga apa yang Ustaz kongsikan pada hari ini kamu dapat faham. Dan kalau kamu tak faham, boleh tanya Ustaz lah, ataupun tonton balik lah dari awal, insyaAllah. Okey, cukup sekadar tu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.